Kita teruskan perbincangan kita berkenaan dengan satu lagi parameter yang terhasil dengan menggunakan idea vorticity, iaitu kita namakan velocity potential. So, perkara ini kita boleh melihat sebagai berikut. Sekiranya kita belajar berkenaan dengan continuity, dan continuity ini akan menghasilkan satu idea yang kita namakan psi ataupun stream function. So, kemudian kita telah belajar tentang idea vorticity ataupun kita kata idea circulation. Okay, daripada idea circulation ini kita akan menghasilkan satu lagi parameter yang dinamakan phi. Bentuknya seperti ini. Awak buat bulat, stroke ke bawah. Yang kita namakan sebagai phi dan ataupun dia adalah velocity potential. Okay. So, idea berkenaan dengan velocity potential ini telah diperkenalkan oleh Joseph Louis Lagrange in 1788. Okay. So, idea dia, rumusnya. Okay. Rumusnya kita kata dia menggunakan idea yang sama dengan circulation, iaitu phi sama juga dengan velocity didarabkan dengan distance travel by the fluid. Okay. Kenapa kita menggunakan distance? Kerana kita hanya membicarakan dalam keadaan dua dimension. So, sekiranya ada tiga dimension, dia akan menjadi area travel by the fluid. Okay. Sama juga sewaktu kita mengira continuity, kita hanya mengambil nilai dy sahaja. Kita tak perlu darabkan dengan z kerana kita beranggapan ia adalah dua dimensi, ataupun kita kata dz nanti kita boleh cancel off. Sama juga di sini, kalau kita masukkan nilai area dz tu, dan kita boleh cancel off pada proses yang berlaku nanti. Jadi secara mudah, oleh kerana kita hanya membicarakan 2D sahaja, oleh itu kita tidak mengambil kira paksi Z, dan yang paling mudah, pelajar boleh beranggapan nilai Z sama dengan 1 unit. Jadi kita kata kita darab juga dz, dy, dx dengan Z, tetapi dz menghasilkan nilai 1. Okey. Oleh itu, sama seperti yang kita belajar berkenaan dengan psi, kita tidak mengira phi, tetapi kita membuat equation kita berdasarkan velocity. Oleh itu, kita boleh menulis velocity sama juga dengan phi dibahagikan dengan distance travel by the fluid. So, saya harap pelajar boleh ingat rumus ini, dan kita boleh membuat nilai phi untuk Cartesian dan juga polar coordinate. Okey, kita pergi kepada Cartesian coordinate. So, kita ada diagram seperti ini. Kita ada U untuk paksi X, kita ada V pada paksi Y. So, kita ada dx, dy di sini. Kita boleh menulis nilai U sama juga dengan dv dibahagikan dengan X. Kerana apa? Kerana jika had laju U di sini, distance yang dilalui oleh had laju U adalah nilai dx. So, jadi kita bahagikan U sama juga dv over dx. Dan nilai V di sini sama juga dengan dv over dy. Kerana apa? Untuk had laju V di sini, jarak yang dilalui adalah nilai dy. So, kita masukkan nilai dy di sini. Okey, satu perkara lagi. Okey, ini telah menjadi ketetapan. Kita beranggapan bahawa velocity potential adalah nilai skalar. Maknanya ia bukan vektor. So, beza skalar dengan vektor ialah vektor memerlukan arah. Oleh itu, kita kata streamline tadi, kita memerlukan arah kerana kita perlu tahu molekul untuk bergerak arah mana. Ke kanan, ke kiri, counterclockwise atau clockwise. Jadi, kita perlu letak arah. Tetapi, velocity potential ini kita tidak memerlukan arah, dan oleh itu setiap rumus yang dibuat di sini, expression yang dibuat di sini tidak ada tanda negatif. Kerana kita tidak perlu tahu pada arah mana ia bergerak. Okey, ini untuk Cartesian coordinate. Maksudnya, saya harap pelajar boleh melukis diagram
dan akhirnya menulis U sama juga dV dx dan V sama juga dV over dy. Dan ini adalah gambar rajak untuk polar coordinate. Saya rasa saya tidak perlu menerangkan. Daripada UR di sini, kita boleh menulis ia sebagai dV dibahagikan dengan dr. Dan untuk U theta di sini, ia sama juga dengan dV dibahagikan dengan r theta. Sama juga, ia tidak memberi ataupun tidak perlu untuk kita letakkan tanda negatif walaupun ia seolah-olah berpusing daripada pusing pada arah counterclockwise. Okey, apa tujuannya sebenarnya kita membuat potential velocity? Tujuannya ialah untuk memastikan pengiraan kita menjadi lebih tepat. Streamlines yang ditunjukkan di sini, okay, ia adalah pergerakan molekul tersebut. Maknanya molekul bergerak seperti ini. Dan molekul ini kita boleh buktikan di dalam, yang paling mudah, di dalam wind tunnel kita dengan menggunakan smoke generator. Okay, tetapi ini akan menyebabkan kita mempunyai area yang banyak. Kalau pelajar lihat, keseluruhan area ini perlu kita kira untuk membuat untuk mencari sesuatu nilai. Oleh itu kita kata agak sukar untuk kita memastikan ketepatan pengiraan kita. Cara yang lebih baik kita perlu untuk membuat grid line. So macam mana nak buat grid line? So kita apply idea potential velocity potential. So, jadi garisan ini telah wujud dan garisan ini sebenarnya adalah potential line ataupun velocity potential. Jadi, sekarang ini aliran kita boleh bahagikan pada satu small area yang lebih kecil. Jadi, pengiraan ini akan menjadikan simulasi kita akan menjadi lebih tepat. Okey, satu lagi. Streamline, kita kata ia adalah actual. Maksudnya ia boleh dibuktikan di dalam experimental work. Tetapi velocity potential adalah imaginary line. Okay, ia tidak boleh dibuktikan di dalam experimental work. Ia hanyalah seolah-olah mewujudkan satu lagi garisan bagi membolehkan streamline berfungsi sebagai grid. Okay, itu di antara idea lain untuk menerangkan kewujudan potential line. Oleh itu, potential line tidak boleh dibuktikan dalam eksperimen. Okey, sama juga sekiranya kita ada aliran di dalam pipe, kita garisan air mengalir, kita katakan adalah stream function ini. Tetapi untuk membentuk satu grid flow pattern, kita perlukan garisan menegak. Oleh itu, garisan menegak inilah yang kita katakan adalah velocity potential. Okay, di mana kita kata penggunaan velocity potential ini menjadi kritikal? Contohnya, kita tahu yang paling mudah, basic idea, kita kata mass, kita kata adalah constant. Kita kata G-same tidak boleh dimusnahkan. Jadi apa yang kita kira ialah, katakan kita ada satu mass di sini. Okey. Untuk satu mass ini bergerak ke hadapan, untuk satu mass ini bergerak di sini, okey, kita dapati bahawa ia perlu constant. Oleh itu, kita akan sesuaikan had laju dia berdasarkan isi padu di dalam kotak nombor 2. Dan contohnya, kalau kotak nombor 5 di sini, kita dapati bahawa isi padu dia kecil. Membawa maksud, kita tahu kadar alir adalah A darab V. Okay, so membawa maksud sekiranya cross-sectional kecil ataupun isi padu kecil, ia perlu bergerak dengan laju. Jadi, velocity di sini kita akan balancekan dengan kadar alir pada tempat-tempat yang lain. So, jadi maknanya pada kawasan yang kecil ini, had laju akan laju. Yang kecil lagi, dia akan menjadi lebih laju. Dan di dalam keadaan ini pun, kita kata mungkin akan berkurang sedikit, tetapi mungkin masih lagi laju.
Okay, itu yang saya harap pelajar perlu faham kegunaan velocity potential di dalam pengiraan. Contohnya, di sini kita dapati area dia adalah sebesar ini, tetapi di dalam ruangan ini kita kata area dia menjadi lebih besar. So, jadi membawa maksud bahawa had laju di dalam ruangan ini mestilah lebih perlahan daripada had laju di sini. Barulah kita kata dia balance. Maksudnya had laju perlahan, area pun akan menjadi lebih besar. Okay. Itu yang sebenarnya kita kata basic idea mengapa kita perlukan stream function dan juga velocity potential. So ini adalah contoh antara lain, ini adalah velocity distribution, ini adalah stream function dan juga potential velocity. So jadi yang kita nampak di sini straight line ini adalah stream function, tetapi dotted line yang menegak ini adalah velocity potential ataupun potential function. Okey, di dalam keadaan ini untuk polar coordinate sama juga, stream function kita kata mungkin akan bergerak seperti ini. Okey, stream function banyak. Okey, nanti kita akan belajar selepas ini. Contohnya dalam keadaan ini stream function akan bertindak secara jejari. Oleh itu velocity potential akan terbentuk seperti ini. So, dia harap pelajar dapat imagine perkara ini. Kerana apa? Velocity potential adalah imaginary line. Okey, lagi satu perkara yang saya ingin ingatkan. Kedudukan velocity potential dengan stream function mestilah perpendicular. Mestilah 90 darjah. So, kalau kita tengok di sini, ia 90 darjah. Yang ini pun 90 darjah. Dan kalau kita tengok yang ini pun, dia akan 90 darjah. Dan kalau kita tengok di sini pun, dia adalah 90 darjah. Okey, so boleh Jadi, saya harap pelajar dapat alert berkenaan dengan kegunaan velocity potential ini.